Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hampa kenal tak dengan manusia-manusia ni? Kamu kenalkah dengan manusia-manusia ini? Ini baru sebentar tadi kita terima berita daripada Harapan Daily yang amat mengejutkan. Apa tidak mengejutkan? 3 muka ini yang ditulis di dalam Harapan Daily ini, 3 muka ini diberikan julukan ikon. Why ikon? Sekali lagi ikon. Ini rasanya seluruh Malaysia kenal. Yang ini pun mungkin Malaysia kenal. Yang ini pun Malaysia kenal juga. Yang ini memang famous lah, pernah datang Sabah, pernah hampir kena tonyo di Sabah. Memang sangat terkenal lah. Jadi dari Harapan Daily, tajuk dia yang memang lucu tapi benar. 3 ikon pemfitnah. Huyo, tahniahlah jadi ikon pemfitnah. 3 ikon pemfitnah kena panggil SKMM. Ini tajuk daripada Harapan Daily ya. Saya pun kurang pasti kenapa Harapan Daily beri tajuk ini, tapi memang padulah tajuk dia. 3 ikon pemfitnah kena panggil SKMM. Sebelum itu saya mau tanya kamu boleh komen, Anda boleh komen, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, pakcik-makcik, semua bolehlah komen. Anda setuju tak kalau memang 3 manusia ini menjadi ikon pemfitnah? Kamu setuju tak dengan tajuk ini? 3 ikon ini digelar ikon pemfitnah. 3 ikon pemfitnah kena panggil SKMM. Baru tahu 16 April hari ini. 3 individu yang umum dikenali, famous, selebriti, yang banyak menabur fitnah, akhirnya dipanggil oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk rakaman percakapan pada besok 17 hari bulan. Mereka yang terbabit, saya rasa kamu semua dah tahulah. Nombor 1 ialah Badrul Hisham Syaharin, dikenali sebagai Cikgu Bard. Cikgu Bard, nama dia memang padu, Cikgu Bard. Kemudian Muhammad Salim Iskandar, dan ini paling famous seluruh dunia, seluruh Malaysia famous. Kerana apa? Dulu dia kalah fitnah, terpaksa minta sedekah. Dan Wan Muhammad Azri Wan Deris. Siapa lagi kalau bukan Papa Gomo? Papa Gomo lah. Menerusi kenyataan hari ini, SKMM memaklumkan rakaman percakapan untuk Cikgu Brad dan Salim Iskandar akan dijalankan di Ibu Pejabat MCMC di Cyberjaya. Sebelum itu, saya nak tanya juga, sila tinggalkan komen. Di antara 3 manusia ini, siapa yang selalu kantoi dalam membuat fitnah? Di antara Cikgu Bad, atau Salim Iskandar, atau Papa Gomo? Antara 3 ini, siapa yang selalu kantoi? Siapa yang selalu kantoi membuat fitnah? Sementara itu, Papa Gomo pula akan disiasat, dipanggil di Balai Polis Setapak. Kata kenyataan itu, kenyataan daripada SKMM itu, rakaman percakapan ini susulan daripada aduan berkenaan kandungan yang telah dimuat naik menerusi laman media sosial mereka yang disyaki telah melanggar peruntukan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, katanya. Tambahnya lagi, jelas SKMM lagi, kes itu disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50.000
atau penjara sehingga 1 tahun, atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Katanya orang ramai diingatkan supaya tidak menyalahgunakan perkhidmatan rangkaian dan perkhidmatan aplikasi dalam talian untuk menyebarkan sebarang kandungan yang tidak sahih atau palsu, katanya. Jadi kalau tidak pasti jangan share. Pertama, kalau sudahlah tidak pasti dicipta-cipta lagi fitnah, nah memang padulah. Memang kejap lagi kena panggil lah SKMM, memang patutlah, padanlah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Sekali-sekala saya keluar juga daripada kepung politik ya. Sekali-sekala keluar dari kepompong politik, masuk juga kepompong selebriti yang menarik perhatian. Saya terkejut. Tiba-tiba saya baca Alif Sukri kena saman 70 juta ringgit. Hoi. Kalau ini pun Alif Sukri boleh bayar dengan mudah, saya pun terus tanyalah diri sendiri, berapa sebenarnya duit Alif Sukri? Berapa kaya orang nih? Kalau 70 juta dia boleh bayar senang, ya memang kaya gila dia nih. Alif Sukri kena saman 70 juta ringgit Malaysia. RM 70 juta. Itu jumlah tuntutan saman daripada Tan Sri Abdul Kadir Sheikh Fadzir terhadap ahli perniagaan Datuk Seri Alif Sukri Kamaruzaman atas dakwaan memfitnah bekas Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan itu memfailkan saman selaku plaintiff terhadap Alif Sukri 37 tahun sebagai defendant pada 6 September 2023. Abdul Kadir, 84 tahun, berkata, usahawan berkenaan telah mengeluarkan kenyataan fitnah di Instagram dan Facebook pada 2 Julai 2023. Beliau mendakwa kenyataan itu membawa maksud antaranya plaintiff berhutang dengan defendant jutaan ringgit. Gambar plaintiff juga diletakkan pada kenyataan yang mengundang komen negatif daripada pembaca. Selain tuntutan sebanyak 70 juta ringgit Malaysia itu, Abdul Kadir juga turut meminta ganti rugi yang dinilai mahkamah dan perintah supaya defendant memberi aku janji secara bertulis. Aku janji secara bertulis tidak akan menyiarkan lagi sebarang fitnah terhadap plaintiff. Defendant juga dituntut untuk melakukan permohonan maaf secara tanpa syarat. Disiarkan di akaun media sosial usahawan terbabit selama 7 hari. Wow. Alif Sukri menerusi pernyataan pembelaan pula mendakwa membuat bayaran pelaburan sebanyak 30 juta ringgit Malaysia bagi mematuhi perjanjian usaha sama. Usaha sama yang bertarikh pada 26 November 2018 yang membabitkan plaintiff, defendant serta 2 lagi syarikat. Pihak-pihak dalam perjanjian usaha sama itu gagal membuat pembayaran yang dilaburkan saya dan segala pelanggaran janji sedemikian, termasuk aku janji diberikan kepada saya, adalah dalam pengetahuan plaintiff sendiri, kata Alif. Wow, ini memang kes besar nih. Kalau Alif Sukri kena saman 70 juta dan kalah, wow, ini bukan sikit nih. Tambah lagi dengan bayaran-bayaran yang lain yang diminta oleh Tan Sri Abdul Kadir Sheikh Fadzir ni, boleh mungkin mencecah sampai 75 juta gitulah. Tapi kalau ini boleh dibayar dengan mudah oleh Alif Sukri, memang kaya gila lah Alif Sukri kalau macam begini. Hui, ini memang luar biasa. Dan kalau menang pula Tan Sri Abdul Kadir Sheikh Fadzir, kalau menang dapat 70 juta. Hui, duit angin. Apa-apa pun, beginilah kehidupan selebriti. Beginilah kehidupan mungkin orang-orang kaya. Senang
kena saman, disaman. Tapi apapun pada pendapat saya, elakkanlah benda-benda yang tak baik. Tambah lagi kalau fitnah dan sebagainya. Apapun kita tunggulah. Kita tunggu keputusan daripada mahkamah, apa yang terjadi seterusnya. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ternyata tepat sekali apa yang dititahkan oleh Ketua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ternyata tepat sekali bahawa Baginda bertitah, masa honeymoon sudah tamat. Sekarang masa buat kerja. Terbaru, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertanyakan mahu penjelasan tentang kolam tempur, kolam selam tempur Kem Iskandar yang belum siap, apa terjadi dan sebagainya. Ini salah satu bukti yang menggembirakan seluruh rakyat Malaysia. Pastinya saya pikir selepas ini Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong akan lagi mengeluarkan tuta-tita dan bertanya lagi apa kenapa ini belum siap dan sebagainya. Saya sungguh berharap, kami rakyat Sabah sungguh berharap semoga Yang di-Pertuan Agong dapat melihatlah projek-projek yang pelik di negeri Sabah. Mungkin ada banyak yang pelik, saya pun kurang pasti. Yang pelik maksudnya yang sudah bertahun-tahun tak siap-siap. Kenapa tak siap-siap? Peruntukannya sudah dapat semuakah? Harap-harap Ketua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dapatlah bertanya tentang kabar ini juga. Dan akhirnya kabar jawapan daripada persoalan daripada Agong itu dijawab sendiri oleh Menteri Besar Johor. Kolam selam tempur Kem Iskandar akan siap pada Jun ini. Itu kata Menteri Besar. Inilah kebaikannya. Bila Agong tanya, sekejap pasti boleh siap. Jun. Sekarang bulan berapa? Bulan April dan nak masuk Mei. Jun. Dalam masa 2 bulan boleh siap. Hui, memang hebat. Kolam selam tempur di Kem Iskandar Mersing dijangka akan siap pada Jun ini. Itu kata Menteri Besar Johor sendiri, Datuk On Hafiz Ghazi. Beliau berkata perkara itu dimaklumkan sendiri oleh Jabatan Kerja Raya JKR dan pihaknya akan memantau projek itu secara rapat, lebih rapat lagi bagi memastikan tiada lagi penangguhan berlaku seperti sebelum ini, kata beliau. Dalam kes kem di Mersing itu, beliau berkata, saya difahamkan sudah 6 kali pihak pemaju mohon EOT atau lanjutan masa. Sejak bila? Tahun 2020. Sekarang 2024 dan 4 tahun. Saya juga sudah berhubung dengan pihak JKR untuk mendapatkan maklumat terkini. Sekiranya tidak siap, JKR kena jawab. Nah, ini barulah terbaik, hebat. Katanya, saya juga lihat banyak projek yang terpaksa ditambah masa di Johor. Justru itu, pengurusan projek perlu ada pemantauan lebih baik untuk memastikan kos tidak naik dan juga projek selesai dalam tempoh yang ditetapkan, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita. Selepas menyempurnakan majlis pelancaran perkhidmatan bas elektrik rentas sempadan pertama di Malaysia di sini hari ini. Turut hadir adalah pengurusi Jawatan Kuasa Kerja JKR, Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Muhammad Fazli Muhammad Saleh. Sementara itu, Muhammad Fazli berkata, projek berkenaan kini berada pada tahap kemajuan 98% dengan hanya kerja-kerja pemasangan jubin, kemasan jalan, penyediaan perabot, pembahagi ruang pejabat dan pintu yang masih belum disiapkan. Semalam, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan pihak yang bertanggungjawab yang membina kolam selam tempur di Kem Iskandar untuk memberi penjelasan berhubung
punca kelewatan pembinaannya. Sultan Ibrahim yang juga adalah kolonel komandan grup gerak khas GGK dilaporkan bertitah kolam tersebut yang sepatutnya siap sepenuhnya pada Disember tahun 2022 sehingga kini masih dalam pembinaan. Majlis Pecah Tanah Kolam yang merupakan fasiliti yang amat diperlukan oleh anggota 21 GGK bagi meningkatkan kompetensi individu dan pasukan, khususnya dalam menangani ancaman dari domain maritim itu disempurnakan oleh Sultan Ibrahim sendiri pada Mei tahun 2018. Daulat tuanku, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Inilah hebatnya Sultan Ibrahim, agung kita, terbaik. Daulat tuanku, ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah batik mohon diampun. Daulat tuanku.